Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sentuh tentang novel, iaitu novel yang kamu pelajari di tingkatan 5, novel Songket Berbenang Emas. Hari ini cikgu akan sentuh tentang sinopsis keseluruhan. Baik, kita imbas kembali. Kita lihat, cikgu akan baca, sambil itu cikgu akan terangkan tentang sinopsis keseluruhan novel Songket Berbenang Emas yang sepatutnya kamu telah baca. Kita lihat. Novel ini mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang murid yang cerdik dan disenangi oleh teman-temannya. Namun Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga sanggup mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM. Jadi, kalau kamu ingat balik, Dahlia merupakan watak utama dalam novel ini. Dahlia, ingat Dahlia merupakan watak utama dalam Songket Berbenang Emas ini. Jadi kisah ini mengisahkan tentang Dahlia, seorang murid yang cerdik. Kita dah pernah bincang sebelum ini. Hari ini cikgu cuma nak imbas balik supaya kamu lebih jelas. Dahlia seorang murid yang cerdik dan disenangi oleh kawan-kawan dia, teman-teman dia. Namun Dahlia ni menghadapi masalah keluarga sehingga telah mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Sebagai anak sulung, Dahlia terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya Salihah dirawat di Hospital Permai kerana mengalami masalah tekanan mental. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh Dahlia lah. Sebelum ni Dahlia duduk di asrama, tapi dia terpaksa keluar daripada asrama apabila ibunya beberapa masalah dalam keluarganya. Antara masalah yang dihadapi oleh Dahlia iaitu masalah pertama ialah ibunya Salihah dirawat di Hospital Permai. Ibunya sakit dan dirawat di Hospital Permai. Ayah dia pula telah dipatuk ular pada masa yang sama dan dimasukkan ward selama beberapa hari. Adik lelakinya pula terpengaruh dengan rakan-rakan sehingga tidak berminat untuk belajar. Jadi kamu ingat 3 masalah Dahlia ni yang menyebabkan dia terpaksa keluar daripada asrama. Pertama ialah masalah ibu dia yang dirawat di hospital. Kedua, masalah ayah dia yang dipatuk ular. Ketiga, masalah adik lelakinya yang asyik terpengaruh dengan rakan-rakan dan melakukan perkara-perkara yang sia-sia sehingga dia tidak berminat untuk belajar. Kamu ingat Kemudian situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Dia ada seorang sahabat yang bernama Azhari yang sering datang membantu dia. Tapi persahabatan dia dengan Azhari pada waktu itu dipandang serong oleh jiran-jiran dia. Jiran-jiran dia asyik membawa mulut dan menyebabkan Dahlia semakin tertekan. Ada satu peristiwa yang berlaku dalam kisah ini, dalam novel ini. Baik, kalau kamu ingat balik, dalam novel ini berlaku satu peristiwa di mana Dahlia, kamu lihat ni, Dahlia berani terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said. Tetapi pengorbanan Dahlia itu tidak dihargai. Kenapa? Kerana walaupun dia cuba untuk menyelamatkan Said yang jatuh sungai, tapi dia tidak berjaya. Walaupun dia berusaha untuk menyelamatkan Said, tapi akhirnya Said telah meninggal dunia. Perkara itu telah menyebabkan dia dicemuh pula. Usaha berani dia, usaha murni dia tidak dipandang mulia, mereka tidak berterima kasih, jirannya tidak berterima kasih, malah mereka telah mencemuhnya kerana gagal menyelamatkan Said. Ini menyebabkan Dahlia semakin tertekan. Walau bagaimanapun,
Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah menghadapi dugaan hidup. Walaupun pelbagai ujian, dugaan dan tomahan daripada masyarakat terhadap dirinya, dia tetap tidak putus asa untuk belajar, putus asa untuk meneruskan kehidupannya. Malah hasil daripada ketabahan Dahlia dalam mengharungi kehidupannya dengan sabar, dengan berani, akhirnya dia telah mendapat kejayaan, yang mana mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM dan berjaya melanjutkan pelajarannya ke Jepun. Dan juga sebelum dia pergi ke Jepun, dia juga telah bertunang dengan sahabatnya Az-Zahari. Kenapa novel ini diberi nama Songket Berbenang Emas? Apa kaitannya? Di akhir peristiwa dalam novel ini, Az-Zahari telah menghadiahkan kepada Dahlia sepasang songket berbenang emas. Jadi sebenarnya songket berbenang emas yang dihadiahkan oleh Az-Zahari kepada Dahlia ni, dia ada simbol dia. Simbol maksud di sebalik hadiah yang diberikan oleh Az-Zahari kepada Dahlia. Apa maksud dia? Apa simbol dia? Maksudnya Az-Zahari mengingatkan Dahlia supaya tidak melupakan adat masyarakat Melayu walaupun Dahlia telah pergi belajar di luar negara. Jadi daripada keseluruhan novel ini, dapatlah kita simpulkan bahawa pengorbanan Dahlia ini tidak mendatangkan sesuatu yang buruk, tetapi memberi sesuatu yang lebih baik kepada dirinya, kerana Dahlia, hasil daripada ketabahan Dahlia, kekuatan Dahlia menghadapi liku-liku kehidupannya, dia berjaya mencapai kecemerlangan dalam pelajarannya, mencapai kecemerlangan dalam hidupnya. Baiklah, sekarang kita lihat tema dan persoalan yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas. Kalau kita lihat di sini, seperti yang cikgu pernah terangkan sebelum ini, kalau kamu baca ke tema ialah apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada masyarakat, kepada audien, kepada masyarakat, kepada umum. Jadi, tema novel Songket Berbenang Emas ini, setelah kamu baca keseluruhan novel tersebut, dapatlah kita simpulkan bahawa sebenarnya pengarang ingin menyampaikan kepada kita tentang kegigihan seorang gadis dalam menempuh berbagai-bagai cabaran dan dugaan hidup. Kamu juga boleh tulis tema novel ini ialah kegigihan seorang gadis dalam menempuh cabaran ataupun ujian hidup. Terpulang cara kamu nak menulis bagaimana, yang penting perlu ada isinya. Yang penting kamu perlu sebut tentang kegigihan ni. Ni dia punya tema dia, kegigihan. Dan ingat, berkali-kali cikgu terangkan pada kamu, apabila kamu nak menyebut tentang tema, kamu kena sebut secara umum. Kamu kena sebut secara umum. Kamu tak boleh sebut tema novel Songket Berbenang Emas ini ialah kegigihan Dahlia dalam menempuh pelbagai cabaran hidup. Kamu tak boleh terus sebut nama watak. Sebab kalau kamu buat begitu, maka ayat kamu jadi salah. Walaupun sebenarnya kata kunci dia dah betul, kegigihan. Tapi apabila kamu sebut watak dalam isi, jadi ayat kamu, cara kamu menjawab itu salah. Kamu lihat di sini, beginilah cara nak menjawab dia.
iaitu tema novel. Kamu jangan jawab cara seperti ni pula. Kamu kena buat dalam bentuk ayat. Tema novel Songket Berbenang Emas ialah kegigihan seorang gadis dalam menempuh dugaan hidup. Cukup. Titik. Kalau kamu tak mahu sebut yang ni pun boleh. Tema Songket Berbenang Emas ialah kegigihan seorang gadis dalam menempuh dugaan hidup ataupun ujian hidup. Terpulanglah ayat kamu sendiri. Yang mana kamu rasa sesuai, yang mana kamu ingat pada waktu itu. Yang penting kamu masukkan ini, kegigihan. Faham? Baik. Kemudian barulah kamu buat huraian. Dalam huraian, barulah kamu akan sebut nama watak tersebut. Macam mana kamu nak buat? Kamu tanya balik. Kamu kata kegigihan seorang gadis. Siapa gadis tersebut? Dahlia. Dahlia merupakan gadis tersebut. Jadi kamu huraikan. Dahlia seorang gadis yang tinggal di kampung Parit Haji Rais. Kamu tak mau tulis nama kampung pun boleh. Dahlia merupakan seorang gadis yang cekal dalam menempuh berbagai-bagai cabaran dan dugaan hidup. Dahlia tidak pernah menyalahkan nasib yang menimpa diri dan keluarganya, malah telah berusaha sedaya upaya menghadapi semua ujian tersebut dengan jiwa serta semangat yang kental. Dan kamu tambah sikit, akhirnya Dahlia telah berjaya menghadapi ujian hidupnya dan mencapai kejayaan. Faham? Yang kamu kena tulis dalam bentuk esei. Ingat? Okey. Sekarang kita pergi kepada persoalan. Baik. Apabila kamu sebut tadi, tema novel tersebut ialah kegigihan. Jadi kamu kena singkirkan dah kegigihan tu daripada persoalan. Apa yang dah kamu tulis dalam tema tidak boleh lagi ditulis dalam persoalan. Kenapa? Kerana tema merupakan mesej utama. Persoalan juga mesej, tapi mesej sampingan. Bila kegigihan tu dah jadi mesej utama, jadi dia tidak lagi boleh menjadi sebagai mesej sampingan. Jadi persoalan tentang kegigihan tidak boleh lagi dimasukkan dalam penulisan kamu ini. Jadi persoalan dia mestilah selain daripada kegigihan. Baik, kita lihat di sini apa persoalan yang ada. Macam cikgu katakan, kamu cuba tengok apa yang ada dalam novel tu bila kamu baca. Kegigihan yang utama dia nak sampaikan. Okay. Selain tu, ada tak dicerita tentang apa lagi? Kasih sayang. Ada tak? Mesti ada. Selagi kamu dapat buktikan, maksudnya kamu boleh tulis dia sebagai persoalan. Cuba kita lihat di sini. Contohnya, persoalan tentang kasih sayang. Kamu boleh buktikan tak? Boleh. Persoalan, macam mana cara kamu nak tulis? Persoalan tentang kasih sayang. Kamu kena titik ni ya. Kasih sayang, kasih sayang seorang anak. Persoalan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibu kandung. Cuba kamu lihat. Sama je cara tulis dia dengan tema. Di mana kamu kena huraikan secara umum. Dia tak sebut watak kat sini. Dia sebut secara umum. Persoalan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibu kandung. Titik. Kemudian barulah dia huraikan di sini. Cuba tengok di sini. Dia huraikan. Dahlia ni huraian dia. Dahlia ke kebun getah setelah dimaklumkan oleh Melati ibunya ibunya bercakap dan ketawa sendirian. Maksudnya itu menunjukkan tentang kasih sayang dia. Itu menunjukkan tentang kasih sayang dia. Di mana sebabkan dia menyayangi ibu dia, apabila orang bercakap tentang ibunya duduk bercakap sendiri di kebun getah, dia terus pergi ke kebun getah untuk melihat keadaan ibu dia. Itu contoh peristiwa
yang membuktikan kasih sayang Dahlia terhadap ibu kandung dia. Tapi lebih sesuai cikgu nak kamu boleh tulis, contohnya kasih sayang, persoalan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibu kandung. Contohnya, kamu tulis contoh titik, contohnya Dahlia menyayangi ibunya dan segera ke kebun getah setelah dimaklumkan bahawa ibunya sedang bercakap dan berketawa sendirian di kebun getah. Kamu boleh guna ayat kamu sendiri. Kamu tak perlu tertakluk kepada ayat yang diberikan. Baiklah, kita teruskan yang seterusnya. Persoalan tentang ketaatan. Begitu juga ni, kamu cakap secara umum. Ketaatan seorang anak kepada ibu bapa. Contohnya, Melati dan Mawar dan Kiambang taat suruhan bapa mereka supaya menjaga adik mereka anggrek semasa ketiadaan ibu mereka. Kamu bagi huraian. Okey, sampai situ saja. Kita akan sambung lagi pada bahagian seterusnya pada episod akan datang. Jadi cikgu harap kamu faham dan dapat membantu kamu dalam mengulang kaji baliklah perkara yang kita telah belajar sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.